Salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah pengabaian aspek sintaksis dalam karangan bahasa Melayu. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Richard Ignasi dan juga Profesor Dr. Vijayalakshmi Subramanian. Baiklah, mari kita melihat bahagian pengenalan dan permasalahan kajian. Kemahiran menulis dianggap sebagai satu proses pemberitahuan, penghujahan dan meluahkan ekspresi serta nilai, selain berupaya untuk memproses dan meningkatkan kualiti dalam hasil penulisan menurut Schoolworker 2006. Dalam hal ini, keupayaan murid dalam berbahasa mencerminkan tahap penguasaan seseorang murid, termasuklah kemahiran dalam menggunakan maklumat, kreativiti dalam pemikiran dan cara murid-murid menghayati bahasa melalui kemahiran menulis. Murid-murid juga didapati lemah dan gagal menguasai bahasa Melayu sehingga mengakibatkan tahap penulisan karangan murid-murid masih sukar mencapai kepujian dalam subjek bahasa Melayu. Selain itu, menurut pandangan Siti Baidura dan Nurul Jamila 2011, murid-murid didapati mempunyai sikap yang rendah motivasi dan tidak berminat mempelajari rumus-rumus tata bahasa, turut menyumbang kepada masalah dalam penulisan karangan yang tidak berkualiti. Lebih mengejutkan lagi apabila hampir 12,000 murid gagal dalam bahasa Melayu dalam sijil pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2021 dan hampir 70,000 murid pula hanya mendapat grade E dan D. Sejajar dengan kajian Muhammad Zikri 2019, mendapati kebanyakan murid hanya menguasai kemahiran menulis semata-mata untuk lulus dalam peperiksaan saja dan bukannya menguasai kemahiran menulis dalam dan elemen bahasa itu sepenuhnya. Baiklah, mari kita menyingkap sorotan literatur. Hasnah Muhammad 2016 dalam kajiannya mendapati murid-murid sering melakukan pelbagai kesalahan bahasa. Antaranya penggunaan ayat tergantung, kesalahan imbuhan, ejaan dan pemilihan istilah yang tidak sesuai. Selain itu, terdapat juga kesalahan lain seperti penggunaan ungkapan menarik yang kurang sesuai dalam karangan. Kegagalan murid dalam memahami dan lemah menggunakan istilah yang sesuai, kelemahan dalam aspek tata bahasa, dan penguasaan rendah terhadap suatu tajuk karangan turut mencetuskan masalah dalam penulisan karangan. Hal ini turut mengundang pelbagai konflik dalam penulisan, seperti tiada idea terhadap tajuk yang diperlukan, kurang mahir dalam merangka karangan, dan tidak tahu cara pengolahan idea. Perisami 2022 menyatakan bahawa penguasaan yang lemah dan rapuh oleh generasi Z akan menyebabkan hukum tata bahasa Melayu tidak dipatuhi secara lisan maupun secara tulisan dan menggugat status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Kita beralih kepada bahagian metodologi. Kajian ini berlandaskan kajian kes kualitatif. Bagi memastikan kajian ini dijalankan secara sistematik, maka kaedah temu bual separa berstruktur, pemerhatian dan analisis dokumen dilaksanakan sebagai cara mengumpulkan data. Kajian ini melibatkan 100 orang murid di sebuah sekolah menengah di negeri Perak yang sedang belajar di tingkatan 4. Data tentang aspek kesalahan bahasa dilakukan oleh murid-murid diperoleh menerusi hasil karangan jenis perbincangan yang dilaksanakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru bahasa Melayu sekolah berkenaan. Sampel karangan yang ditulis oleh murid-murid di tangkap layar berdasarkan buku latihan terkini untuk tujuan analisis. Analisis kesalahan bahasa dilakukan dengan pembetulan dalam kajian ini dengan merujuk tata bahasa Dewan edisi ketiga. Kita beralih kepada dapatan kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan kesalahan aspek sintaksis dapat dibahagikan kepada kesalahan frasa dan ayat. Sebanyak 161 kesalahan frasa dan 100 kesalahan ayat dapat dikenal pasti. Kita lihat pada bahagian pertama kesalahan frasa dalam ayat. Pertama, kesalahan frasa nama dalam karangan. Sampel karangan yang ditulis oleh murid ini, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya menunjukkan tiadanya unsur subjek dalam frasa nama tersebut. Sebaliknya, ayat tersebut menjadi tergantung tanpa penggunaan subjek yang betul. Kesilapan itu dapat dibetulkan seperti, contohnya, kita boleh mengambil makanan yang berkhasiat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kedua, kesalahan hukum DM dalam karangan. Pembentukan frasa nama mempunyai aturan dan hukumnya yang mengikut kedudukan terdahulu diterangkan dan kemudiannya M menerangkan. Kesedaran murid terhadap penggunaan bahasa yang betul masih rendah. Apabila ada murid-murid yang mengekalkan hukum DM, mengikut struktur bahasa Inggeris seperti membuat video call, mengalami traffic jam, dan menggunakan plastic bag. Penggunaan istilah bahasa Inggeris seperti ini dapat dikaitkan dengan masalah percampuran kod seperti yang dilakukan oleh murid ini, iaitu negative impact dan miscellaneous seperti yang dapat dibetulkan dalam paparan skrin. Seterusnya kita lihat kepada kesalahan frasa kerja.
Kesalahan frasa kerja dapat ditemui dalam kalangan murid apabila kebanyakan mereka menggunakan imbuhan apabila bertemu dengan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Contohnya, kata kerja menyediakan hanya ditulis sebagai sediakan, mencari, cari dan menggunakan gunakan. Berikut adalah contoh karangan yang dapat dikenapasti kesalahannya, iaitu sehatkan badan kita. Sepatutnya menggunakan menyihatkan badan kita. Kita lihat pula kesalahan frasa sendi. Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa sendi nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Kesalahan ketara yang sering dilakukan oleh murid dalam penggunaan frasa sendi dapat dilihat melalui sistem perkarangan yang tertera seperti yang dapat dilihat dalam papan skrin. Secara atas talian, yang seharusnya menggunakan kata sendi dalam tidak digunakan oleh calon tersebut. Kesilapan ini dapat ditafsirkan secara jelas apabila murid ini melakukan terjemahan daripada frasa bahasa Inggeris iaitu online sebagai atas talian. Selain itu, terdapat juga masalah murid frasa dalam frasa sendi iaitu antara dalam karangan. Menerusi laman Sesawang Pusat Persuratan Rujukan Melayu atau PRPM, perkataan antara mempunyai pelbagai fungsi. Salah satunya ialah frasa sendi boleh dihadiri dengan kata nama yang tidak perlu digandakan atau diulang. Contohnya antara cara-cara. Sepatutnya ditulis antara cara. Terusnya kita melihat pula kesalahan ayat. Pertama, penggunaan singkatan dalam karangan. Penggunaan singkatan dalam karangan menjadi ikutan dan popular dalam penggunaan penulisan karangan akibat pengaruh media sosial. Hal ini menyebabkan hasil tulisan murid menjadi rapuh dan tidak menepati hukum tata bahasa. Sebahagian kesalahan dapat ditunjukkan dalam paparan skrin merupakan penggunaan singkatan oleh pelajar tersebut menunjukkan bahawa murid ini mempunyai sikap yang alfa terhadap penggunaan bahasa yang betul. Terusnya kita melihat pula kesalahan penggunaan penanda wacana. Dalam sampel karangan ini, penanda wacana ini dianggap sebagai tergantung apabila calon ini hanya menggunakan dalam dunia yang dilingkari. Penanda wacana ini dikatakan tidak lengkap. Sepatutnya dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini lebih tepat penggunaannya. Selain itu, kita boleh juga melihat kepada percampuran kod dalam ayat. Menurut kajian Nur Farakana, penggunaan aplikasi sosial Facebook dalam kalangan generasi Z menjadi faktor penting percampuran kod antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, sering mencetuskan kesalahan hukum tata bahasa dalam bahasa Melayu. Contohnya, PDPR boleh dilaksanakan di mana-mana, tempat dan situasi seperti dalam talian, luar talian dan offside. Perincian kesalahan ini dapat dilihat dengan jelas apabila sampel karangan murid ini menggunakan perkataan bahasa Inggeris dalam karangan. Sepatutnya offside boleh digantikan dengan perkataan di luar kawasan. Kesalahan penggunaan ungkapan menarik dalam ayat. Kajian mengenai penggunaan ungkapan menarik dalam karangan oleh Norsima mengatakan pencapaian murid hanyalah pada tahap sederhana. Ungkapan indah yang dimaksudkan adalah seperti peribahasa, pantun, cogan kata, petikan ucapan dan hadis dalam Al-Quran. Dalam hal ini, kita dapat lihat sampel karangan ini apabila calon menggunakan kesilapan. Tidak seperti melepaskan batuk di tangga. Patutnya ejaan batuk digunakan BATOK, batuk. Yang perlu dibiasakan. Guru-guru haruslah menggalakkan murid-murid membiasakan yang betul dan membetulkan yang salah. Seterusnya, pemerengganan yang tidak seimbang dalam karangan turut menjejaskan markah prestasi pelajar. Kelemahan murid ini ternyata menjadi kebimbangan para guru apabila murid ini hanya mampu menulis 3 ayat yang memperlihatkan ayat idea, huraian dan ayat pesan. Perkembangan idenya terhad dan tidak menyeluruh. Karangan ini sepatutnya dapat ditulis mengikut panduan atau kaedah yang boleh diterapkan oleh guru-guru dalam bilik belajar seperti yang dapat dilihat dalam paparan skrin. Kesimpulannya, usaha memartabatkan bahasa Melayu oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka akan menjadi satu ancaman apabila terdapatnya masalah penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat pelajar. Dalam satu sesi wawancara oleh pihak Expo Awani terhadap Lim Sitting berpendapat, menguasai elemen bahasa dalam merangkumi sebutan laras bahasa yang betul serta mampu menggunakan bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Sekian, terima kasih.